Sebab itu muslimat dirahmati Allah, kenapa dalam kitab 50 ciri 50 wasiat Rasulullah untuk wanita, hadis yang pertama, ini kuliah Ustazah Zai banyak di masjid-masjid juga. Kuliah yang pertama, kan, banyaknya wanita itu dihumban Allah dalam neraka. Na'udzubillah. Rupa-rupanya Nabi SAW mengajar kita ni, nak hindarkan diri daripada api neraka itu, minta banyak-banyak kepada orang perempuan bersedekah. Muslimat dirahmati Allah. Kenapa disuruh bersedekah? Orang kaya senanglah Ustazah, bersedekah banyak. Tapi kita yang miskin ini, muslimat, kalau kamu tak mampu bersedekah dengan RM, dengan harta benda, mari kita ikut sunnah Nabi SAW. Itulah dia qaulun ma'ruf, bercakap yang baik-baik. Sedekah pun tak pernah, jumpa orang asyik nak bergaduh, jumpa orang asyik jadi punca pergaduhan. Ini orang munafik yang paling besar di sisi Allah, muslimat. Maka bila kita tak mampu bersedekah, setiap senyum kita adalah sedekah, setiap nak memperbaikkan hubungan orang yang mula renggang. Kita duduk bertiga, kawan A dengan kawan C, muslimat semua ngadu kat kita. Kemudian macam mana nak baikkan A dengan C? Kita usaha supaya A dengan C jadi baik macam dulu. Itu sebenarnya adalah sedekah. Bukan kita datang ke A membusuk-busukkan si C, kita datang dekat C membusuk-busukkan A. Itu pun ciri orang munafik. Maka kita belajar hari ini biar islah, perbaikan hubungan, yakni mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Ini adalah sedekah yang paling cantik, dan insya-Allah terhindar kita daripada ciri yang ke-37. Apa lagi kata Nabi SAW? Ini dalil-dalil yang kita jumpa dalam kitab ni. La yastakmilu 'abdun haqiqatal iman hatta yad'al mar'a wa in kana muhiqqan. Seseorang yang tidak akan mencapai kesempurnaan hakikat iman. Kita duk mengaku muslimat dirahmati Allah, kita orang beriman. Tetapi adakah kita buat? Seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan hakikat iman sehingga dia meninggalkan berbantah-bantah walaupun dia di pihak yang benar. Faham muslimat? Kita seboleh-bolehnya nak tegakkan kitalah yang benar, kitalah yang benar, kitalah yang benar. Kita khawatir hari ini, hari pertama orang bekerja setelah cuti panjang, muslimat dirahmati Allah, meja yang rapat jadi renggang pula. Dah kenapa pula, kan? Sebab yang aku undi hari itu tak menang, kan? Yang kau undi pula menang. Sanggup renggangkan meja. Orang dah habis, dah cerita 4 hari, dah penat. Dan yang muslimat, tiba-tiba hari ini sebab hari pertama bekerja, kan? Jadi kita nak sebutkan apa yang berlaku kerana orang ini suka kepada pertengkaran. Terkadang, ya Allah, engkau tahu, kalau aku tanyakan kat dinding-dinding ni pun semua mereka tahu bahawa aku ni tak salah pun, ya Allah, si Polan yang salah. Tapi orang bila nak memandang kita salah, muslimat, kita letaklah perkara pakai bagai alasan depan dia pun dia tak nak dengar. Kerana apa, muslimat dirahmati Allah? Sebab dia datang kepada kita matlamat untuk bertengkar. Lalu kita ni nak elak, jangan aku yang memulakan pertengkaran itu, wahai Allah. Kerana kalau aku memulakan pertengkaran itu, maka akulah orang yang suka berbantah-bantah. Ini muslimat dirahmati Allah. Sebab tu terkadang ada orang memilih untuk diam. Kan? Orang beriman itu apa? Diam, cakapnya adalah zikir. Muslimat dirahmati Allah, bila dia bercakap tak ada cakap lain. Bukan nak timbulkan pergaduhan, bukan dia nak timbulkan pergaduhan, bukan dia nak menyebabkan orang bergaduh kerana dia. Tetapi dia bercakap, muslimat dirahmati Allah, sebagai satu zikir. Sama ada memberi peringatan kepada orang lain, mengajak orang lain mengingat Allah, dan dia sendiri ingat, Tuhan, kalau aku layan orang macam ni, sama gila lah aku dengan dia. Ini antara bahasa kita, muslimat. Kemudian diamnya dia bukan sebab dia lemah, bukan. Diamnya dia sebenarnya dia sedang berfikir. Sebab itu muslimat dirahmati Allah, fikirnya orang beriman ini, masya Allah, tidak menjadi kesia-siaan. Kerana satu masa nanti dia akan berada di tahta yang paling tinggi. Kalaupun tidak di dunia, dia mendapat title beriman di sisi Allah, bukan golongan orang munafikun. Itulah orang munafik. Okay? Sebab itu ilmu ni sangat penting. Kita kalau ikutkan hati, nak balas balik, nak balas balik, nak balas balik. Tapi muslimat, ayat Qurannya ada, hadisnya ada. Satu lagi kata Nabi SAW, tinggalkan berbantah-bantah. Kerana sesungguhnya berbantahan itu tidak diketahui hikmahnya dan tidak diamankan daripada fitnah. Muslimat dirahmati Allah. Kita duk sebut sabar, elok terima je kak. Diam tu lebih baik.
Mesti ada hikmah di sebalik semua tu. Selalu orang cakap macam tu. Tapi bila orang berbantah-bantah, kau lawan balik dia, mesti ada hikmah lepas ni. Kan kita tak pernah dengar orang cakap macam tu, muslimat. Sebab itu Nabi SAW dah memulai, dan kita tahu Nabi bukan bercakap berdasarkan nafsu Nabi, muslimat. Sebab Nabi mengakui Nabi pun tak punya ilmu kalau Allah tidak mengajarkan Nabi. Lalu apa yang Nabi sampaikan ni datang daripada Allah. Maksud orang yang banyak diam, orang yang mengalah, muslimat, nampak macam kalah di sini, tapi sebenarnya dia adalah pemenang di sisi Allah. Itu sebab suka guna kalimah tak apalah kita mengalah. Orang mengalah tu bukan bererti kalah pun. Nampak macam kerdil kita di sisi manusia, tapi kita mendapat tahta di sisi Allah. Bukankah pandangan Allah itu lebih mulia tu, muslimat? Jadi antara caranya jangan buka Facebook sangatlah musim-musim tengah panas ni. Sebab kita macam geram je nak komen kan. Jadi tak payah nak komen sangat, sebab takut-takut nanti jadi makin gaduh. Dan tidak diamankan daripada fitnah, akan timbul fitnah, muslimat. Ustazah Zai kadang-kadang kena juga. Kena macam mana? Kita niat untuk bercakap perkara baik, tapi bila bercakap melalui jari, bukan bercakap melalui mulut. Orang yang hadir di majlis-majlis ilmu ni bercakap, dia tengok, oh Ustazah kata macam ni, aku ada hari tu masa Ustazah kata tu. Tapi kalau orang bercakap menggunakan jari, kita bagi maksud lain, dia faham lain. Betul, muslimat? Itu yang ramai ngadu kat Ustazah. Ustazah, saya niat nak mencantumkan, rupanya bila saya masuk dalam grup lagi bergaduh orang. Kak kena belajar banyak lagi lah perkara macam ni kan. Sebab itu akhirnya saya left group. Kan itu bergaduh zaman 2018, muslimat. Masa tahun 2008 tak macam tu sangat gaduhnya. Jadi 37 kita selesaikan. Itulah ciri orang munafik yang suka berbantah dan bertengkar sesama muslim. Kita tarik nafas sekejap, boleh? Ceklah muhasabah diri. Aku ni jenis orang yang suka cari gaduh ke? Muslimat dirahmati Allah, yang nak menang dalam setiap keadaan, ataupun kita sejak ada ilmu ni, muslimat dirahmati Allah, melatih diri biarlah kita mengalah. Sebab selalunya muslimat dirahmati Allah, dengan satu pihak mengalah, perkara itu tidak akan berpanjangan. Tapi kalau kedua-duanya nak menegakkan benang yang basah, akhirnya muslimat, mulanya dua orang bergaduh, akhirnya dia bawa adik-beradik bergaduh sekali, akhirnya satu kampung bergaduh. Maka bayangkan berganda-ganda ciri munafik itu lekat pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Yang ke-38, melampau batas yang digariskan oleh Allah. Orang melampau batas ni, muslimat dirahmati Allah, dalam perkara apa pun sebenarnya semua tidak diterima Allah. Dalam perkara apa pun. Sebab tu Islam tu agama yang sederhana, betul tak? Contoh, ni contoh, kita nak tutup aurat. Dah ada tak dalam Islam bagaimana ajaran kita nak tutup aurat, muslimat dirahmati Allah? Comel belaka dah ni, datang Masjid Ibnu Abbas, betul tak? Cuba kita pandang turun, kita cantik ni kan. Tapi kalau kita tengok kat dada-dada Facebook sekarang ni, orang tutup aurat macam mana, muslimat? Kan? Ada macam orang keluar bilik air, letak tuala atas kepala, faham tak? Macam lepas orang mandi wajib tu, muslimat dirahmati Allah, kemudian dia gulung, dia tenggek balik ke atas ni. Ni dia kata tutup aurat yang paling comel. Orang ada nama pula, muslimat dirahmati Allah, lalu ditukar jenis kain, bukan tuala macam kita keluar bilik air itulah, tukar jenis kain. Ramai pula yang PM harga tiba-tiba je. Faham ke tak faham ni? Maka jangan ada di kalangan Masjid Ibnu Abbas tapak. Jangan. Tak nak ngaku anak murid Ustazah kan, sebab dah comel belaka, Masya Allah. Kenapa comel belaka, muslimat dirahmati Allah? Kita datang masjid, inilah pakaian kita. Kita keluar daripada rumah nak menuju mana pun, inilah pakaian kita. Mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah. Aku tahu dah perintah engkau cara macam ni, yang disuruh menutup aurat ni, ya Allah. Kenapa kita nak melampau-lampau, muslimat dirahmati Allah? Bukankah aurat itu apa sahaja yang menutup keaiban diri kita? Ni kita nak tunjuk, kalau kita pakai cara macam tu, orang nampak, beguk kok dia ni, bengkok sikit kat leher ni. Kan? Sebab dah ketat bahagian leher. Miskin kok tak pakai subang dia hari ni, telinga nampak sikit, muslimat dirahmati Allah. Kesian. Maka kita tutup aurat, muslimat dirahmati Allah, ikut apa yang telah diperintahkan dalam Islam. Jadi kalau kita melampau-lampau, ini baru satu contoh. Cara percakapan, cara kita bermuamalah, apa sahaja dalam kehidupan ini, jangan melampau-lampau. Gambaran dalam ayat Al-Ma'idah 77. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas selain kebenaran dalam agamamu. Hal-hal yang benar kita bawa sebagai yang benar, muslimat. Jangan melampau-lampau. Dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu daripada suatu kaum sebelummu yang telah sesat dan menyesatkan ramai manusia, dan mereka juga telah tersesat dari jalan yang benar. Muslimat dirahmati Allah. Sebab itu pentingnya ilmu, masya Allah.